Personal branding tu maksud dia menjenamakan diri kita. Siapa saya? Apa beza kita dengan A? Apa beza kita dengan B? Itu personal branding. Kalau kita nak berniaga, kenapa penting personal branding ni? Sebab dengan personal branding awak boleh bina kita punya rangkaian follower, and then kita boleh membina rangkaian agent, and then kita boleh membina confident level, and then kita boleh menerima loyalty yang suka pada kita, customer, follower, repeat order kan. Kita nak cerita kita ni siapa, tak semesti kita nak kena cakap saya ni umur 30, anak 5 orang, duduk di sekian-sekian tempat. Bukan macam tu. Personal branding ni kita bukannya share kita punya lumat diri kita, tapi kita share apa pegangan kita, siapa kita, jenamakan diri kita. Okay. Contohlah kan, kalau awak nak berniaga tapi kita jadikan macam kedai kita tu macam kedai je, tak ada branding, tak ada personal. Maksudnya orang pergi dan balik, so tak ada rasa macam nak repeat, tak rasa macam benda tu penting, kan. So tak menarik lah. Kalau kita ada customer, kita dapat review daripada customer, tu personal branding lah kan. Maksudnya kita boleh brandingkan diri kita melalui review. Maksudnya orang percaya kita sebagai orang yang ada ilmu dalam sekian benda. Kenapa orang bisnes kena buat personal branding? Contohnya dari segi akses, kejayaan, semangat kan, BUY, vision, visi, misi. Faham pasal kenapa kita kena fokus dalam bisnes. Kita faham. Bila kita faham, kita kena explain. So, bila kita explain kepada orang lain dalam metod penulisan, video, semua benda tu adalah personal branding. Orang akan nampak awak seorang yang suka sharing. Tak kisah orang nak dapat ilmu daripada awak, tak payah bayar pun tak apa kan. So, personal branding tu orang yang akan rasa kita tu sedang buat personal branding. Bukan kita tahu rasa, orang lain yang akan rasa. Okay, personal branding sebagai orang yang suka sharing, suka cerita pasal sukses, motivation, summary business kan. Kadang-kadang benda-benda ni bukan semua orang boleh faham kan. Summary business, apa tu customer, macam mana customer backup buyer, macam mana kita nak melawan mood, ataupun macam mana kita nak lawan rasa down. Bukan semua orang boleh faham. Jadi sebab tu kita, kalau kita ada sedikit ilmu, tak semestinya kena banyak atau ilmu tu. Kita tahu sikit, kita boleh kongsikan. Itu personal branding. Lak kita ni macam ni tau. Kita nak cari ilmu tu daripada kita je. Faham tak? Macam kalau kita jumpa dalam TikTok, kita jumpa dalam buku, kita jumpa dalam Facebook ke kan, kita rasa benda tu bukan ilmu kita. So kita rasa macam aku tak layak nak sharing ilmu ni sebab tu bukan daripada aku. Dalam online, kita nak orang memilih kita. Okay? Bila nak orang memilih kita, kita mesti mencari apakah yang orang perlukan, bukannya apakah yang kita nak deliverkan. Okay? Kalau kita fikir apa yang kita nak sampaikan, banyak sangat kita nak sampaikan, tapi sebenarnya apa yang orang perlu, apa yang orang perlu itulah yang kita kena fokus. Bukan semua benda kita kena fokus, sebab kita ada limit juga kan. Okay, contoh personal branding, kalau korang nak menulis soft sell lah, contohnya main dengan anak-anak dekat luar kan, masa tu cuti. So kita cakap seronok main dengan anak-anak, anak-anak gembira kan. Macam tu lah juga kalau saya sampaikan produk ni dekat orang, and then orang seronok, saya lagi seronok bila tengok orang lain seronok. Sebab apa? Kita kena ceritakan, kita kena macam bagi orang rasa macam dihargai, supaya orang suka kita. Mesti dekat Facebook just masuk untuk post gambar je, post gambar produk, post gambar testimoni kan, post gambar promosi. Tu bukan personal branding, itu kedai kan. Bila kita just buat macam tu, orang pun tak rasa rapat lah, tak rasa kenal. Okay, pergi COD barang kan, rather than kita tulis alhamdulillah dah siap COD pada hari ini, itu iklan kedai. Macam contoh kita dah hantar barang. Tapi kalau personal branding, dia kita tulis lagi kenapa kita suka pergi COD, kenapa kita suka tengok orang tu ambil barang besar direct dengan kita, kenapa bila kita COD tu kita rasa lebih seronok, dan kenapa kita tegar untuk berniaga bisnes kita tu, barang kita tu, untuk kita deliverkan barang pada orang. So kita kena explain more bila kita buat satu-satu benda.
Secara tak langsung orang akan mula menerima kita dalam penulisan kita. Contohnya kita ada produk dan kita susun barang dekat rak, and then kita ambil gambar kita. So ambil gambar kita tengah susun, kita tulislah produk ni dulu nak dapat pembeli seorang pun tak ada. Tapi sekarang dah banyak dah orang dah guna produk ni dengan saya. Saya rasa macam kejayaan diri kita ni bermula dengan apa yang kita dah start untuk mulakan. Kalau kita baru mula, kita akan dapat sikit. Kita mula lagi lama kita buat, lagi konsisten kita buat, kita akan mula dapat banyak. So dalam penulisan tu mesti deliverkan message, walaupun hanya kita tengok produk-produk kita dekat rak. Okay? So personal branding tu ada kat situ. Sebenarnya senang je. Bayangkanlah kalau kita tunjuk produk kita banyak-banyak, kita bercakap banyak stok ni, siapa nak, kan? Dia tak kenalah dalam appreciation tu. So, dalam personal branding paling senang saya ajar kita guna diary marketing. Macam rutin lah, kan? Sebab ramai orang dia tak nampak kalau nak buat motivation terus, dia tak faham. So kita buat dalam rutin lah. Rutin apa hari-hari kita buat? Pergi dapur, kan? Kita pergi dapur, kan? Kita masak. Kenapa kita masak hari-hari? So kita buat satu penulisan. Masak hari-hari tu sebab apa? Sebab apa saya masak? Sebab apa saya sebagai ibu memasak untuk anak saya? So kita ceritalah, kan? Itu personal branding dalam rutin. Contoh kita jemur kain ke, kita menyapu ke. Sebab apa saya menyapu rumah saya kalau saya tak menyapu? Kenapa saya rasa saya kena share dekat Facebook? Macam tu. Contoh kalau kita minum air, kan? Minum air. Sebab apa kita minum air? So kalau kita boleh olahkan ataupun samakan semangat ataupun dengan motivasi, kita boleh combine together. Kenapa manusia kena minum air? Sebab manusia ni adalah tahap dia, kehausan dia, kan? So samalah dalam bisnes pun. Satu masa kita akan cepat haus, kita akan rasa penat, kan? So macam mana kita nak buat? Kena minum air lah. Minum air tu maksud dia dapatkan ilmu, kita berbual dengan kita punya team, kita berbual dengan mentor kita. Minum air lah maksudnya. Cari information yang baru, maklumat baru, kan? Jadi kita pandai untuk olahkan lah. Olahkan. Kalau kita pergi COD barang, kan? Kita sanggup pergi COD jauh. Sebab apa? So kita kena tulis lah. Sebab apa saya sanggup pergi COD dekat dia jauh-jauh? Sebab apa? So kita nak perkenalkan diri kita, kan? Kita nak jual diri kita supaya orang lain percaya kita. Macam tu. Orang terima, orang appreciate kita, kita appreciate orang, orang recognize kita, ingat, orang follow, and then lama kelamaan barulah mula kita akan dapat macam bukan pengaruh, dia macam circle yang baru. Contohnya macam saya, kan, saya dulu saya bermula dengan hanya beberapa orang je yang join dengan saya, kan? Masa tu 2-3 orang saja. And then saya buat naik supervisor. Okay, naik supervisor income dalam 1,000 lebih, kan? So bila kita buat lagi, kita akan jumpa circle baru. Orang baru yang mula kita kenal dan orang baru yang mula kita nak kenal kita. Dia berkembang-kembang. So dia bermula daripada sikit. Okay? So bila kita nak buat personal branding, kita kena nampak lah, at the end sebenarnya personal branding ni adalah untuk membentuk satu jaringan yang besar. Okay? Kita bukan nak glamour ni, kita bukan nak jadi artis, kita bukan nak sampai glamour glamour macam artis tu, tak. Saya mana ada glamour, kan? Tak glamour, cuma orang di persekitaran ni mungkin alert dengan kita, kan? Mungkin boleh faham, boleh kenal kita. Kalau tengok butang Facebook, kan, dia ada, pertama dia ada like, kan? Yang kedua dia ada butang komen. Ada orang komen bila orang rasa dia di-appreciate, dia perlu komen, dia rasa di-appreciate orang yang mengajar tu. Contohlah kita kongsikan pasal motivation, kan? And then terkena kepada orang tu, apa message yang dia nak cakap ni aku boleh rasa. So dia nak komen. Tu dia masuk kepada kotak kedua, komen, like dan komen, and then baru share. Share ni bila kita sampaikan sesuatu and then orang rasa benda tu patut dikongsikan, barulah orang akan klik share. Dan share itulah yang akan kembangkan kita kepada circle baru. Yang keempat, butang follow. Kadang-kadang kalau kita menjual, tunjuk-tunjuk produk saja, kita tak pandai nak appreciate orang lain, kan? Tak akan ada yang follow kita. Sebab kita macam shock sendiri tau. Kita macam
Nak masuk Facebook sebab nak jual je. Orang bisnes, personal branding dia mesti positif, jangan negatif, okay? Faham tak? Jadi kalau kita jumpa customer yang teruk-teruk ke semua ke, kita jangan posting kat Facebook lah. Sebab personal branding kita mesti dijaga. Kita mesti positif, okay? Ramai je yang cakap kat saya kan, alah, saya masak biasa je, siap juga kan, tak payah beli 7,000. Sebenarnya saya tak faham lah sebab apa kita nak kena condemn orang lain macam tu lah. Jadi tak payahlah kan, kalau kita tak suka orang condemn kita, kita tak payah condemn orang lain. Okay. So insyaAllah saya pun ada juga silap-silap kan, tapi kita betulkan lah kan, kita perbetulkan. Okay, jadi personal branding tu dia lebih kepada diri kita, siapa kita di dalam masyarakat online. Okay, ada soalan? Ada nak tanya lagi tak? So kalau korang berniaga, bisnes apa pun, korang kena confident. Okay, korang kena mulakan untuk mencari, bukan mencari, menonjolkan sebenarnya kita ni siapa. Okay, bila kita dapat info, maklumat ataupun ilmu lah. Contoh dekat TikTok banyak sangat boleh dapat ilmu, sangat-sangat. Saya suka dekat TikTok tu. Kadang kalau saya cari, kan TikTok kan pendek je kan, video dia pendek tapi maklumat dia besar, maklumat dia banyak. Orang bisnes kena buat personal branding. Janganlah masuk untuk promote barang kita je. Kita kena berkomuniti. Tu maksud dia, berkomuniti, berkawan-kawan. Okay, ni nak orang je like kita, kita tak like orang kan. Nak orang komen kita, kita tak komen orang. Bukan hanya bubuh gambar testimoni saja. Tu macam iklan je lah kan. Kita kena panjang lah sikit. Banyak je sebenarnya kita dapat. Contoh kita duduk dalam team, kita belajar kelas kan. Tu personal branding lah. Kita cerita lah kenapa saya ni sanggup invest masa saya untuk saya belajar. Kenapa? Saya cakap lah, sebab saya dah dapat rasa dah. Daripada saya tak belajar dulu, dan bila saya dah mula buat, saya belajar. Dan bila saya mula belajar lagi, saya improve. Dan terus saya belajar lagi, saya dapat capai, saya dapat achieve. Okay, so sebenarnya semuanya bermula dengan ilmu yang kita mula nak ambil. Kita berdisiplin untuk ambil ilmu, kita ikhlas nak ambil ilmu, insyaAllah kita, saya rasa confident, saya rasa best dalam circle positif business kan. So kita kena kongsilah bila kita join kelas. Bukannya bila kita join kelas tu kita bercakap dan join kelas. Apa lagi biasa orang buat, dan kelas semalam ni, selesai dah kelas semalam ni, best kelas semalam ni. Bukan, itu bukan personal branding, itu information sahaja. Personal branding ni dia more to appreciation lah kan. Makasih lah cikgu dalam team tu, walaupun team berbeza tapi still ajar kita. Saya sangat-sangat bersyukur sebab daripada orang macam ni lah saya terinspirasi. And then saya pun nak jadikan saya sebagai inspirasi orang lain. So macam tu lah bila kita buat macam tu kan. Contoh kalau orang memilih kita, beli barang dengan kita kan. Terima kasih ya Allah, hari ni saya dapat order daripada Pasir Mas kan. Pasir Mas ni sebenarnya kawan saya. Sebenarnya ramai je kawan-kawan dia yang buat Shakely kan, tapi dia memilih saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan cuba untuk improve diri saya lagi. Sebab saya percaya rezeki ni berdekatan je dengan kita, asalkan kita buat. Kita tak buat betul-betul, kita ketinggalan. Tu kongsikan je lah dalam rutin group bisnes yang dah buat tu. Contoh kalau ada upline ataupun mentor korang share pasal motivation ke kan, korang kena appreciate and then tulis balik dekat Facebook, ataupun dekat Instagram ataupun story kan. Tulis balik dan penghargaan. Ya Allah, terima kasih mentor, selalu sangat share benda-benda ni dekat grup. Walaupun ramai je yang biar benda ni tak macam seolah-olah tak ada apa-apa, tapi saya rasa walaupun satu kata-kata tu, tapi saya rasa deep sangat, saya rasa dalam sangat. Sebab benda ni akan buat
saya bersemangat, lebih berinspirasi, lebih bersungguh, lebih rasa tanggungjawab. Saya rasa nak bantu lebih ramai orang. So kita kena buat macam juga kalau mentor share information produk kan. Bukan setakat kita dapat information produk, lepas tu kita rasa okey, mentor dah bagi dah poster produk kan. Kita kena appreciate lah. Tulislah dekat Facebook ke, story ke, cakap mentor ni kan, saya tahu dia sibuk juga, saya tahu dia ada family juga, dia ada anak-anak juga macam saya, tapi dia tetap juga bagi maklumat-maklumat ni, mudahkan ejen-ejen dia, bantu kami, bagi poster, bagi link kan. Kita orang sangat rasa macam bersyukur duduk dalam team dengan mentor macam ni. So kita kena appreciate lah kan, appreciate. So itulah sebenarnya personal branding. Maksudnya orang akan nampak awak ni sebagai orang yang sangat menghargai mentor, menghargai team. So orang akan suka kita kan. Bila kita hargai mentor, orang tahulah kita ni orang yang baik lah kan. Sebab kita hormat mentor kita, kita rasa gembira dengan team kita. So orang akan nampak lah, oh dia ni bagus ni kan, sayang mentor dia, mesti dia boleh guide aku kalau aku buat bisnes dengan dia, macam tu. Mesti dia boleh guide aku baik-baik kalau aku beli produk dia kan. Jadi dia bermula daripada kita. Setiap info, setiap benda yang kita dapat, sebenarnya benda tu bukan sia-sia. Dia bukan sia-sia. Contohlah kalau saya kan, saya kongsi dekat group kan, saya cakap join lah kelas ni, kelas nutrition, tentang produk ni, produk tu. Ada orang dia biarkan je. Dia macam seolah macam benda tu hanya information kan, hanya maklumat. Dia tak gunakan peluang tu untuk dia personal brandingkan diri dia, sebab dia rasa benda tu bukan bermanfaat besar kan. Sedangkan upline ataupun mentor nak klik send sesuatu dekat WhatsApp tu, guna masa kan, guna masa, guna keinginan, guna keikhlasan, guna tenaga kan. Ambil handphone, baca-baca, klik dan send. Ada mentor yang kena cari barang tu, jap saya cari mentor lah kan, cari okey ni dia kan, mentor pun send. Tapi ramai orang dalam grup WhatsApp rasa macam benda tu tak bernilai besar kan. So dia rasa macam biarlah, benda tu sekadar itu je, dapat info tapi tak di-appreciate dan tak digunakan untuk jadikan sebagai personal branding. So bila kita cakap tak buat personal branding ke, saya tak tahu nak buat personal branding apa. Sedangkan apa benda yang dia dapat tu, dia tak rasa benda tu penting, dia tak rasa benda tu ada kegunaan. Kan? Bukanlah kita nak send dekat orang link tu. Bila mentor bagi link kelas nutrition, bukannya dia kena send dekat orang, tapi jadikan sebagai personal branding. Awak kena tulis dekat Facebook, mentor ni sungguh-sungguh dia buat, dia nak suruh kita masuk kelas sebab dia nak kita belajar. Tengok ni dah bagi link dah pula pagi ni kan, nak suruh kita masuk kelas nutrition. Alhamdulillah ada mentor yang tak hilangkan diri kan. So kita kena appreciate macam tu je, tak susah pun personal branding ni kan. Kadang-kadang kita ni duk cari input yang besar sangat, macam nak cari benda yang terlalu tinggi, sampai last-last tak buat apa-apa. Sedangkan dalam team lah berlambak-lambak lah boleh guna, cuma kita je tak tahu nak guna yang mana kan. Betul tak? Betul tak? Korang tak rasa ke benda tu penting? Macam upline saya lah, dia masuk dalam grup, cakap-cakap, benda tu sebenarnya penting sebagai bahan lah untuk kita personalkan diri kita kan. Tapi kita buat macam benda tu simple, tak ada apa. Oh, mentor memanglah kerja dia, tanggungjawab dia je lah. Dia memang kena masuk bagi tahu poster kelas semua kan. Sebab dia memang tugas dia. Sebenarnya bukan, memanglah tugas, tapi kita sebagai orang yang menerima tu, kita kena terima dalam makna yang berbeza. Itu adalah peluang. Okay. Contoh mentor bagi link YouTube kan. YouTube tu ni orang yang ada link tu je boleh buka. So kita kenalah appreciate. Kita cakap
ya Allah, mentor ni dah lah buat Zoom kelas kan, record pula bagi dekat kita link. Betapa macam tu sekali mentor yang bantu kita. Saya pun akan jadi mentor yang macam tu satu hari nanti, sebab saya dapat daripada orang yang macam ni juga. So kita kena personalkan lah diri kita. Okay, kalau korang nampak mentor korang sharing apa-apa semua, hargai dan appreciate benda tu, and then kongsikan sebagai peluang untuk korang personal brandingkan. Okay, sebab kita nak jadi orang yang baik juga kan, terbaik juga. Okay, kita jangan buat sesuatu benda saya saja. Ada orang buat benda saya saja, buat benda suka-suka. Saya buat bisnes sebab suka-suka je. Saya tak adalah nak benda tu. Ada orang macam tu tau, nak buat benda suka-suka saya saja. Pergi makan, pergi minum, takkanlah benda tu saya saja. Mesti ada niat yang baik kan, baru kita akan dapat pahala. So bila kita pergi makan, kita pergi siapkan makanan, masak, biar ada niat yang baik. Okay? Jadi niat yang baik itulah personal branding kan, kita share niat-niat yang baik. Okay, ada orang buat bisnes saya saja. Jadi dia tak rasalah dia perlu kongsikan benda-benda tu. Jadi siapa yang tak rasa bisnes dia tu buat saya saja, dia mesti nampak peluang. Okay, jadi kita kena gembira lah, appreciate apa yang ada sekitar kita. Bila kita beraktiviti apa sekalipun, packing barang customer, buka TV, buka laptop, tengok movie. Saya tengok movie hari tu, cerita true story, banyak cerita. Antara dia cerita buat kincir angin kan, budak lelaki negro berkulit hitam, dia buat kincir angin daripada basikal ayah dia, guna basikal ayah dia. So saya nampak kat situ satu kegigihan, satu semangat, tak mudah mengalah, tak mudah give up. Dan kita rasa macam kat situ Allah tu sangat baik dekat kita. Ada sources lain, walaupun kawasan dia kering kontang, tapi ada sources lain boleh guna